Okay, Assalamualaikum semua. Saya seperti biasa, saya Zainal daripada Proton PJ Liga Motors. Okay, kali ini video yang terbaru saya akan ceritakan berkenaan Proton Saga MC2 yang baru je launching pada 12 hari bulan hari itu. Saya nak ceritakan tentang full detail berkenaan Saga MC2 ni. Saya minta anda semua kalau boleh tolong like page saya Proton Petaling Jaya Zainal Alias dan YouTube channel saya Proton Petaling Jaya Zainal Alias. Okey, jumpa saya selepas ni. Seperti maklum, saya nak ceritakan pasal Proton Saga MC2 ni. Okey, untuk features yang baru ni, Proton telah ubah suaikan sikit dia punya facelift. Kalau kita tengokkan dekat sini, sebelum ni adalah logo lama. So sekarang ni kita dah tukar kepada logo yang baru. Kemudian dekat bahagian sebelum ni, dekat bahagian sini dia warna silver, tapi kita dah buat lining warna merah untuk nampakkan lebih sporty lagi. Kemudian macam biasa, grill dia pun kita tak ubah, cuma kat sini infinite wave ikut lebih kurang sama lah macam S70 S50. So seakan-akan macam S50 lah. Okay. Kemudian dekat sini untuk bahagian luaran dia lebih kurang sama, cumanya dekat side mirror ni kita dah buat warna hitam. Okay, atas permintaan ramai untuk mendapatkan dia lebih sporty lagi. Kemudian untuk spek full spek kita panggil Premium S. Okay, Premium S ni kita dah tambah skirting bahagian depan. Okay. Kemudian skirting sebelah kiri. Kemudian skirting sebelah kanan sini lah. Okay. Skirting sebelah kanan sini tu macam sebelum ni kita pun ada buat Saga SE. So kita pun buat Saga yang baru ni untuk MC2 kita dah letak skirting, tapi untuk 2019 memang tak ada. So penambahan spek untuk Premium S kita ada bagi skirting lah. Okay. Kalau sebelum ni kita sporin bunga lain, sekarang ni kita dah ubah sporin. Kalau kita tengok sporin dekat sini dia dual tone, dekat bahagian sini dia alloy, dekat bahagian dalam ni dia macam dark grey lah. So untuk nampakkan lebih sporty. So kalau kata yang kita buat drive malam kan, so nanti kita akan nampak lining yang empat kat sini. So macam nampak lebih cantik dan lebih sporty lagi. Okay. Kemudian dekat bahagian belakang ni kita dah ubah warna hitam juga macam side mirror. So lebih sporty lagi lah. Okay. Tapi bahagian dalam tetap sama. Kapasiti ruangan ni pun sama. Bawah ni spare tire dan jack sama juga macam dulu. Okay. Yang specialnya sekarang ni, kalau ikutkan Proton Saga Premium sebelum ni, dia tak ada keyless. So sekarang ni pun dia dah bagi keyless. Okay, kita tengok kat sini untuk button lock dan unlock dan untuk buka bonet lah. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak buka bonet, kita just tekan button hold ni lama sikit tadi. Button hold ni lama, so nanti bonet ni akan terbuka sendirilah. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini keyless dia, selain daripada kunci sini tadi, dekat sini pun ada keyless dia. So kita kalau nak buka kereta, tak perlu tekan button ni lagi. Kalau kita just kunci ni, kalau kata apa dalam bag ke ataupun dalam poket je, so just tekan button ni saja, dah boleh buka dah. Okay. Kita bagi contoh tadi tu adalah untuk unlock kereta tadi, untuk keyless. Okay. Dan bahagian dalam dia, kita dekat sini, kalau sebelum ni Premium dia tak ada leather seat, dia fabric. Tapi untuk sekarang ni kita bagi leather seat, memang fully leather, dan lining dia pun kita tengok benang dia pun nampak merah. So seakan-akan macam kerusi sport lah. Okey, dan kemudian dekat steering ni pun dia pun leather red dan ada benang juga dekat sini.
dan dekat sini logo barulah yang paling utamanya. Okey, stop. Untuk bahagian dalam dia, kalau ikutkan sebelum ni macam saya cakap lah, kereta ni dia pakai kunci. So sekarang ni kalau untuk spek Premium S, dia dah bagi push start button. So untuk kita nak start kereta, kita pakai push start button, tekan brake dan push start je lah. Nak stop, push stop je lah. Okey. Okey. Untuk bahagian dalaman dia, macam saya cakap sebelum ni, steering dia pun dia dah ubah. Okey, nampak lebih, kalau kita nak pegang pun macam sedap sikit sebab dia leather seat. Kalau sebelum ni dia steering biasa saja. So sekarang ni dia leather red dan ada benang hitam dekat sini. Ada lining sporty lah sikit kat sini warna merah. Tapi untuk premium sebelum ni sama je button dia pun. Even though Premium S pun sama, cuma dia ubah logo dekat sini. Dan dekat sini pun dia dah warna hitam. Kalau ikutkan sebelum ni dia warna silver, ikut lining yang depan warna silver, tapi dia buat warna hitam untuk nampakkan dia lebih sporty. Kemudian dekat sini pun dia ada info untuk kereta. Kita nak check minyak sebagai contoh, macam odometer, maksudnya baru 10 km. And then trip A dan trip B ni fungsi untuk kita tahu jarak sesuatu tempat tu. So kita tahulah berapa kilometer. Contoh kita nak balik kampung ke apa ke, kita boleh tahu jarak berapa kilometer sesuatu tempat tu. Kemudian dekat sini dia akan bagi tahulah, nampak belakang ni ada menyala, maksudnya lah bonet belakang tak tutup lah. So dekat sini kalau mana-mana pintu ataupun front boot tak tutup rapat ke, dia akan bagi tahulah notification dekat sini. Kemudian dekat sini pun dia akan bagi tahu average minyak dan average minyak berapa liter untuk 100 km. Dan kemudian dekat sini dia akan bagi tahu berapa minyak yang tinggal lah. Contohnya kalau minyak tu dah habis, maksudnya kat sini kalau dia dah bagi notification macam ni, maksudnya minyak dah habis lah. So kita kena isi minyak lah. Lepas kita isi minyak, nanti dia akan bagi tahu berapa kilometer untuk kereta ni boleh pergi. Okey. Ini macam biasa, dia punya minyak balance. Dan ada button eco, ada notification eco juga. So notification eco ni fungsi dia adalah recommended punya speed. Contoh kalau kita bawa kereta tu, bila kita dah maintain 80 ke 90 ke, kalau ada keluar Lego eco ni, maksudnya itu ada speed recommend untuk perjalanan tu lah. Maksudnya minyak tu dia akan save lah kalau kita ikut apa yang dia recommend, yang dia keluar logo hijau ni tadi. Okey. Kemudian dekat sini kalau kita tengok untuk aircon cover ni pun dia dah tukar lining warna merah. Dekat sebelah sini dan sebelah kiri dan sebelah kanan ni pun lining warna merah. So nampak lebih sporty lagi. Dan bahagian aircon ni pun kalau ikutkan sebelum ni masih aircon lama, tapi dia dah ikut style macam Persona. So dia jenis pusing macam ni. Dan dekat sini ada button unlock kereta, heater belakang dan parking sensor dengan ESC off lah. Okey. Kalau ikutkan sebelum ni, dekat bawah ni kita tak ada center panel untuk console panel, kita tak ada. So dia hanya ada letak USB. So dia dah ubahkan kedudukan dia untuk soket dan USB dekat sebelah dia. So dekat sini kita boleh letak wallet ke ataupun handphone dekat sini untuk kita charge ke. Okey. Dan yang paling terbaru untuk Android dia dah bagi Android dengan iOS sekali. So selain daripada Android, iOS pun kita boleh connect. Cuma anda kena download Easy Connection dan just cucuk USB kabel tu dekat sini dan kita boleh gunakan Easy Connection tu. Okey. Fungsi Easy Connection ni tadi dia serupa macam mirror link. Sebagai contoh, kalau kita nak guna Waze ke, atau kita nak tengok video ke, ataupun kita nak tengok WhatsApp ke, ataupun apa yang ada application dalam phone anda, dia memang akan keluar dekat skrin ni lah. Tapi kena ada Easy Connection. Okay. Dan dia ada banyak apps kat sini. So music ni pun, kalau kata apa nak guna music daripada USB pun boleh. Yang ini pula untuk radio. So radio punya function pun ada dekat sini. Kemudian nak tengok video daripada USB pun boleh.
Kemudian Bluetooth music ni pun sama. Kalau kita nak guna Bluetooth music, sebagai contoh nak dengar music daripada phone kita ke atau pada iPod ke pun boleh. Okey. Dekat sini pun sama, ada handsfree juga on Bluetooth, dan kita boleh guna handsfree kalau kita nak jawab phone ke semasa kita memandu lah. Okey. Kalau kita tengok dekat bahagian sini pun kita pun ada sediakan dua lagi USB port. Okey, so kita boleh cas lah. Passenger belakang pun boleh cas, dan kita pun nak cas pun boleh. So ini dua USB port untuk kita cas handphone ke atau apa-apa yang berkaitan lah. Okey. Kemudian dekat sini pun sama juga, tak ada perubahan. Kalau ikutkan premium sebelum ni, dia pun ada untuk interior punya lighting, dan untuk macam door panel untuk kita bila buka je maksudnya lampu keluar lah. Tapi sebelum ni dia warna silver, tapi dia dah hitamkan untuk nampakkan lebih cantik. Dan roof dia pun sebelum ni kalau ikutkan warna kekuningan atau putih, tapi dia dah buat warna hitam, sama juga dengan handle kat sini warna hitam. So nampaklah lebih kemas dan cantik. Okey. Stop. Berkenaan Saga MC2 ni, saya akan terangkan dia punya harga. Kalau ikutkan Saga MC2 ni, dia ada 4 variant. Salah satu dia Saga standard manual. Untuk yang manual dia memang bagi standard, dan harga dia daripada 35,600. Kemudian untuk spek auto, harga dia lebih kurang dalam 39,619 ringgit. Kalau version sebelum ni premium, kalau premium harga dia lebih kurang dalam 40,700. Dan untuk yang spek yang ini Premium S, harga dia 45,700. So maksudnya kalau kita tengok daripada harga, untuk daripada segi sedan ataupun compact sedan, memang jauh lebih murah lah. Saya pun tak nak sebut brand mana, tapi kalau ikutkan spek yang ada 45,700 ni, memang harga yang dah paling murah. Siap dengan skirting, siap dengan Android dan leather seat semua. Kalau ikutkan macam jenama lain, saya tak nak sebut jenama lain lah, harga dia hampir 50,000, tapi masih lagi facelift yang lama dan masih lagi Android yang sama. So dekat sini anda lebih jimat dekat 5,000 dekat sana. Okey. So untuk model yang akan datang, saya akan terangkan pula untuk spek standard dan premium. Nanti saya akan terangkan melalui YouTube yang akan datang lah. Okey. Sebelum saya undur diri, saya minta anda semua kalau boleh nak tahu lebih lanjut lagi selain daripada model Saga ni tadi, dekat dalam channel saya memang ada sertakan video selain daripada Saga. Saya pun ada buat Persona, Iris, Izora, S70 dan S50 juga. So kalau kata anda berminat selain daripada model Saga tadi, saya minta tolong anda semua kalau boleh like page Proton Petaling Jaya Zainal Alias dan YouTube channel saya Proton Petaling Jaya Zainal Alias. Okey. Selain daripada video-video model, saya pun ada sertakan video tutorial lain, macam contoh untuk anda submit loan ataupun apa dokumen yang diperlukan, dan macam mana cara untuk anda booking kereta ataupun nak bayar down payment, dan proses-proses untuk pengeluaran loan. Okey. Ataupun anda boleh datang showroom, jumpa saya face to face, saya akan ceritakan apa model kegemaran anda. Anda boleh call saya melalui nombor telefon 012-369-4541. Okey, sekian, terima kasih.